Apa khabar warga YouTube? Saya sekarang berada di kampung Bukit Bangkung, di Sungai Pelik. Saya hari ini nak menunggu ramah satu family, satu keluarga orang asli suku kaum Mahmeri. Ceritanya berkenaan dengan satu keluarga ni pernah dijangkiti virus COVID-19. Dan hari ini kita akan menunggu ramah beliau, nak mendengar cerita beliau, kisah beliau. Jom kita akan bersama dengan beliau sekejap saja. Saya tu jual kek burung-burung. Okey, ni dia Cik Marin. Apa khabar? Baik. Apa ni? Hiasan ni. Ni buat orang upah ke, Cik Marin? Ya? Orang upah ke ni? Kalau ada permintaan saya buatlah. Okey. Tak ada permintaan pun saya buat juga. Selamat pagi, apa khabar warga YouTube, dan juga saya datang ke kampung orang asli Bukit Bangkung ataupun orang panggil Ulu Jocong Kampung Ulu Jocong. Kampung asli Bukit Bangkung, Sungai Pelik. Kampung asli Bukit Bangkung, Sungai Pelik. Saya sekarang berada di rumah Encik Marin Mungai. Merupakan pengerusi MPKKOA Kampung Bukit Bangkung, Sungai Pelik. Dan kita nak dengar cerita sikit lah dengan Encik Marin mengenai dengan satu kata orang, memang kita semua tahu penyakit ataupun wabak COVID-19 memang cukup memberi kesan yang mendalam lah, sehingga ke peringkat seluruh masyarakat orang asli pun ada juga yang terkena dengan wabak ni, tak terkecuali sebab ia tidak mengenal virus ataupun wabak ni, tak mengenal suku bangsa ke, semua kena. Satu keluarga masyarakat orang asli suku kaum Mahmeri daripada kampung Bukit Bangkung, Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Cik Marin dia ada cerita dia sendiri berkenaan dengan wabak COVID-19. Mungkin kita terus saja ke Cik Marin. Okey, Cik Marin boleh perkenalkan diri sikit? Okey, salam sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Marin bin Mungai, berasal dari kampung orang asli Bukit Bangkung, Sungai Pelik, atau dikenali sebagai Kampung Ulu Jocong. Ulu Jocong. Bermula cerita daripada saya terkena sakit COVID-19. Mula-mulanya saya bekerja driver pribadi. Salah satu bekerja lah. Kena ni sebabkan bekerja lah. Bekerja daripada tempat kerja lah. Tempat kerja. Saya bekerja pemandu pribadi toke lah. Jadi pada 30 hari bulan, kalau tak silap saya lah, 30 hari bulan 12 2020, saya masa tu saya hantar toke pergi ke dinner di Kajang. Jadi selang dalam 2 hari atau 3 hari lah, saya pergi hantar anak saya pergi ambil sijil SPM di Muar, Johor. Daripada situ saya balik saya singgah di Melaka. Balik di Melaka. Jadi saya rasa badan tu dah kurang selesa lah kan. Demam tu dah saya mungkin virus tu dah dalam 2-3 hari dia dah mula tunjuk kesan dia lah. Saya demam. Demam tu kalau tak salah saya 3 hari bulan 1 bermula. Saya hantar anak di Muar lah, ambil sijil tadi.
Balik daripada sana saya singgah di Bulan 1 2020. ya. Oh, awal jugalah. Bulan 1 2021. 2021. Oh, Sorry maaf. bulan 1 2021. Ah. Oh, okey. Maknanya 2021 lah. Kemarin kena ni. Okey. Jadi disampai di Melaka, saya dah rasa badan tak sihat lah. Jadi orang rumah bersama anak-anak dia masih pergi ke mencari pakaian. Oh, yang jalan lah. Jalan-jalan. Saya dan anak lelaki saya tinggal duduk dalam kereta lah. Sebab saya dah tak larat nak jalan-jalan kan. Lepas tu saya balik balik ke kampung. Dalam perjalanan tu memang agak jugalah jalannya jam. Daripada Melaka sampai ke Seremban jam. Kami slow saja. Setelah sampai di rumah dalam pukul dalam pukul 10 ke malam. Jadi saya memang dah tak larat lah. Tu baru berapa hari? 3 hari kan? Hari yang ketiga lah. Hari yang ketiga lah. Dia dah rasa kesan dia tu. Dah rasa kesan. Saya dah demam-demam. Batuk sikit-sikit. Dan tekak pun terasa sakit. Jadi saya keesokan pagi saya ke klinik. Ke klinik buat cek kesihatan kan. Doktor tu dia kata dalam badan abang ni, dia kata air dah kurang. Apa punca sebab kurang tak tahu. Betul lah. Dia ingat macam biasa-biasa juga. Saya dimasukkan air garam selama 2 jam. Lepas tu saya balik Tokeh telefon, Cik Marin, you demam lagi kah? Dia demam lagi. Kenapa? Dia kata saya bapak pun demam dia. So bapak sudah pergi klinik. Dah buat cek demam betul apa masalah kan. Jadi dia ambil swab test. Dia kata bapa saya sudah kena COVID tau. Dia saya cakap. Lepas tu dia kata awak pergi klinik juga. Buat test ni. Yalah, saya pun pergilah kan. Selepas saya pergi dalam masa sejam dah dapat keputusan. Sekejap je. Ingatkan dia ambil masa juga keputusan tu. Ini swasta. Oh, swasta. Okay. Dia boleh cepat dapat kesan kan. Jadi keputusan doktor kata, abang, awak dah kena COVID-19 katanya. Saya pun dengan hati yang luruh Okay. Saya sedih dan nak buat macam mana kan, terkena kan. Jadi saya memang dah jangka lah. Ini melibatkan semua dah terkena, keluarga lah, termasuk keluarga. Masa saya balik, saya kurungkan diri saya dulu. Okay. Selama 2 hari atau 3 hari macam tu di bilik. Okay. Makan, minum, orang rumah. Tapi sedih. Memang doktor suruh kurungkan bilik diri lah ke macam tu? Memang tak pergi hospital? Belum lagi. Dia kata nanti saya buat report report di KKM katanya. Tapi saya dah kurungkan diri. Saya seorang diri dalam bilik. Yang anak dan isteri di luar. Jadi makan minum dia orang sediakan. So macam mana, tak jumpa langsung ke? Kata macam mana nak bagi makanan tu semua dalam rumah? Kami kalau tapi yang ada keluarga lain macam mana? Ada kena tak? Keluarga lain tak kena.
Belum, masa tu belum lagi lah. Tak kena lagi. Tak ada dah buat ujian lah. Yang mana? Selepas dah tahu ayahnya dah kena, dia macam anak orang apa isteri. Dia orang pun dah tahu jugalah. Dia pun kurung dalam rumah saja. Tak keluar ke mana-mana. Cuma saya yang serius ni ada di dalam bilik. Jadi keputusan Toki tu macam tak percayalah kan, klinik tu dia punya result macam tu. Kemarin nanti kita buat temu janji dengan KKM pula katanya. Keesokan hari saya pergi dengan keluarga, satu keluarga sekali. Lepas tu dalam 3 hari, dalam 3 atau 2 hari keputusan daripada KKM, pegawai perubatan tu kata, Cik Marin, kamu semua dah kena COVID-19. Okay, satu keluarga lah. Satu keluarga lah kira. Ada virus tu keluarga. kena juga. Dia memang dah buat swab test apa semua satu keluarga. Memang dah swab test satu keluarga, betul. Semua kena. Semua kena positif. Berapa orang ada keluarga? Termasuk saya dalam 5 orang lah. Isteri Cik Marin, saya, isteri, 2-3 orang anak, semua dah terkesan positif lah. Positif. Jadi tapi yang menunjuk kesan dia, yang kesan demam lah, ada demam. Saya yang paling agak kritikal sikit lah. Kedua orang rumah saya. Anak-anak ni semua tak ada masalah. Dia tak ada bergejala. Saya 2 orang ni je ada gejala. Yang teruk saya lah. Yang isteri tak teruk sangat. Dia macam pening-pening, apa tu macam sesama, macam tu je. Pada mulanya lah. Ada masuk hospital tak? Cik Marin masuk hospital tak? Selepas tahu keputusan, dia kata Cik Marin kena standby untuk dibawa ke pusat apa tu? Pusat kuarantin. Tapi dia kata Cik Marin dan anak-anak saja di pusat kuarantin Maem di Sedang. Isteri pula dia hantar di Sungai Buloh. Lain pula Kenapa? Sebab saya bagi tahu dia, dia isteri ni ada darah tinggi lah. Jadi mungkin dia tahu darah tinggi, mungkin dia hantar di apa? Di Sungai Buloh lah. Sungai Buloh. Untuk tempat untuk pantau kan sakit tu. Kalau apa-apa hal dia dah dekat dengan hospital kan. Dia kuarantin sana pun bukan tempat bukan hospital betul. Asrama pelajar-pelajar nak jadi nurse apa semua tu. Dia khaskan tempat lain. Itulah kalau agak serius nanti dia dah dekat kan. Macam itulah. Okay. Saya berempat di pusat kuarantin Maem. Saya anak lelaki dan saya tempat kira satu bangunan lain. Anak perempuan 2 orang ni di tempat lain. Sampai sana saya dikuarantinkan. Dalam satu bangunan tu beratus-ratus orang. Banyak. Hari ni masuk, besok keluar. Keluar ratus-ratus, masuk pun 100-100. Jadi macam mana perasaan Cik Marin tu bila dah duduk dalam tu? Kita tengok pun orang sakit ni ramai betul kan? Ada yang serius dekat yang duduk sana tu. Ada yang serius, macam dah demam pun ada. Ada yang tak ada apa-apa benda pun. Macam tak ada bergejala kan. Tapi macam Cik Marin memang ada gejala lah, memang sakit kan. Saya memang bergejala lah, demam. Tapi apa sepanjang demam tu macam mana Cik Marin rasa macam mana? Saya demam tu saya bekalkan ubat. Ubat daripada klinik kan. Saya memang dah bawa standby. Di sana dia tak bagi ubat lagi. Tak bagi ubat? Kecuali kalau kita betul-betul dah kritikal sangat lah kan. Kita minta ubat. Macam tu saja. Dia macam
ada ambil darah juga kalau kita dah teruk. Kalau tak teruk dia tak ambil darah apa-apa. Kita macam biasa lah, kita makan ubat demam yang kita dapat tu. Ya, betul. Saya kat sana dalam 2 hari je, 3 hari. Apa rasa? Ada sesama ke, batuk ke masa saya dekat sana tak ada sesama, cuma batuk dan demam. Batuk tu rasa macam mana? Tekak tu kering ke, kahak ke? Kering, memang kering. Kering. Lepas tu rasa nak batuk je lah. Okey. Jadi dalam 2 hari, 3 hari saya demam. Makan pun tak selera. Makan satu sudu, 2 sudu dah tak boleh. Tak boleh ya? Rasa macam nak muntah. Terkeluar. Tapi itulah, air sikit-sikit je. Boleh minum air? Air pun sikit-sikit. So macam mana tu? Ada masuk air badan? Tak ada. Tak ada juga Saya itulah. Saya tawakal je lah. Tawakal lah. Apa nak jadilah nak macam mana kan. Berapa lama dekat tu? Saya dekat sana sebenarnya dalam 7 hari lah. 7 hari je. 7 hari. Tapi sebenarnya dalam 10 hari. 3 hari dah duduk kat rumah. Daripada swab test tu dah 3 hari dekat rumah. Okey. Lepas tu dia bagi dalam 7 hari je lah. 7 hari. 7 hari. Tapi saya kena extend sehari. Extend sehari Extend sehari. Hari yang ke-7 tu anak saya 2 orang perempuan, dia dah balik. Tinggal saya 2 orang. Yang anak tu memang dia tak teruk sangat lah kena demam dia. Dia tak ada langsung, tak ada demam, tak ada apa, tak ada batuk. Daripada itulah. Saya dalam 8 hari saya dah balik. Saya telefon orang rumah, bila kamu nak balik? Dia kata kena tambah hari 4 hari lagi bang katanya. Oi. Jadi tapi orang rumah macam mana? Teruk juga macam Cik Marin juga. Dia demam sikit-sikit je lah. Ya. Cuma dia ambil darah test kan. Dia kata darah tu apa? Doktor kata ada sikit macam kuman lah. Jadi dia nak pastikan betul-betul darah tu okey, baru dia bagi lepas balik lah. Macam tu. Dia duduk sana dalam rasanya dalam 10 hari macam tu kot. 10 hari ya? Dia lama lagi. Lama lagi lah. Lepas tu Cik Marin boleh balik rumah. So macam mana isteri kat sana? Saya tunggu keputusan boleh balik ke ataupun boleh pergi melawat ke? Tak boleh lah ya? Langsung tak dibenarkan. Walaupun kita ada sakit pun tak boleh dibenarkan. Tak boleh juga Jadi saya tunggu je lah tarikh dia keluar daripada pusat kuarantin tu kan. Jadi berapa bulan tu? Bulan 2? Bulan 1 juga. Tapi akhir bulan saya tak ingat lah. Hujung bulan 1 kira macam 2 minggu macam tu lah kot. Saya masuk dekat Mak M apa yang bulan? 10 kalau tak silap 10 bulan. 10 bulan lah. Keluar pada 18 bulan. 18 bulan. Daripada 18 bulan, orang rumah saya ada 4 hari lagi dekat sana. Bermakna 22 lah ke? 22 ke atau 21 macam tu lah kan. Betul. Baru dia keluar. Lepas tu dari keluar, saya ambil sendiri lah. Maknanya dia start daripada kena tu 1 hari bulan bulan 2 kan? Bulan 1 Bulan 1. 3 bulan. 3 hari bulan 1 2021. Okey. Bergelut sepanjang daripada hujung bulan 1 tu sampailah dah nak habis bulan 2 tu. Ya, sampai pertengahan bulan 2. Okey. Ini kira baru juga tu. Kira baru, bukannya lama juga kan? Kira baru lagi. Iyalah. Jadi daripada daripada kesan tu, saya memang agak tertekan jugalah. Tertekan tekanan dari segi macam mana tu sebenarnya? Masyarakat sekeliling memandang macam serong kan. Masa tu orang pun takut. Masa bila? Masa Cik Marin dah balik rumah lah.
Masa tu kami dah baik. Tapi sebelum tu ada tak dengar cerita ke apa? Tak ada lah. Kalau pertama kali kena memang diorang tak nak rapat dah. Ha, Itu kira dah kecoh satu kampung lah. Kecoh, Dia kata rumah Cik Marin ni jangan pergi lagi. Macam tu. Memang betul lah kan. Siapa memang, yang tak takut. Itu memang naluri biasa ni lah. Kalau kita pun sendiri pun rasa macam tu juga kan. Betul. Tapi kita tak nak salahkan orang. Tapi memang sedih jugalah. Jadi lama kelamaan saya mendekati mereka juga. Selepas di kuarantin pun ataupun kami masa balik saja tak pergi merayau tu. Yalah. Duduk rumah je. Berapa lama duduk rumah? Duduk rumah rasa dalam 2 minggu lah. Masih lagi di rumah. Yalah. Tapi kalau ikut kan memang dah tak ada masalah lagi lah. Dah sembuh sepenuh kan. Memang dah sembuh sepenuh. Tapi tanggapan orang dia pun masih takut juga kan. Di samping itu juga saya pun rasa takut juga nak menghampiri masyarakat lain. Itulah sebab kita pun kita memang kena sakit. Tapi kita tak tahu macam mana kita ni ada lagi ke tak kan. Tapi untuk maklumat, doktor kata kalau dah kuarantin dalam 7 hari 8 hari, 10 hari lah. Hukuman tu memang dah tak merebak kepada orang lain. Dia tak merebak dah. Dah tak merebak. Ada dalam diri kita. Tapi dah tak merebak pada orang lain. Nak jaga diri kita betul-betul kan. Tapi benda dah kena tak boleh nak buat apa. Itulah. Bila dah ada itulah kita kena kita bergaul dengan masyarakat luar. Itu tak? Jadi itulah. Kena memang terkesan jugalah. Terkesan juga. Terkesan memang terkesan. Kita punya keluarga pun terkesan. Masyarakat semua pun takut-takut dengan kita kan. Macam mana dengan Cik Marin punya ni lah kerja macam yalah. Kerja lama tu. Kerja lama ada sejak kena berhentikan ke. Sejak terjadi kena sakit ni. Rumah saya dah memang dah tak bagilah kerja luar lagi. Kebetulan ada kerja baru dapat dia suruh saya buat kerja ni je lah. Takut nanti tokeh bosnya pergi sana ke sini kan. Betul. Jadi tak kena lagi lah. Tapi buat masa ni Cik Marin buat kerja apa selepas tu? Saya ada kerja jugalah luar, ada kerja lain jugalah. Saya sekarang ni kira bawa kerja anulah ikut orang. Kira makan gaji juga. Gaji juga. Bawa budak-budak sekolah. Kira gaji bulan je lah kan. Hampir tu saya buat craft tangan, sikit-sikit. Kalau ada permintaan suruh buat, saya buat. Cik Marin buat apa? Selain ni dekat rumah ni saya ni memanglah kita nampak lah, saya pun dah nampak tadi, tapi untuk pendengar mungkin kongsikan lah apa Cik Marin buat apa kat rumah, aktiviti macam Cik Marin kata craft tangan ke apa tadi. Apa bentuk yang craft tangan Cik Marin buat tu lah kat rumah. Saya itulah apa buat sikit arca macam arca macam mana tu? Arca macam cendawan bentuk dalam ni lah simen kan. Simen lah, buatan daripada simen lah. Saya cari idea. Suka-suka sebenarnya. Selepas tu ada masyarakat lalu lalang tepi rumah saya ni, dia singgah. Singgah tu tanya jugalah kan. Dia kata ada buat jual ke? Dia kata. Saya sebenarnya saya tak jual. Saya suka-suka main-main susun je untuk hiasan lah rumah. Hiasan rumah. Dia kata apa kata Cik Marin buat banyak-banyak untuk buat jualan katanya. Entahlah, saya tak tahulah, saya nak cuba dululah macam mana. Awak buatlah, nanti saya beli katanya. Okeylah, saya cubalah. Saya cakap yang menguatkan hati saya ni. Saudara kita sendirilah. Iyalah. Seperti saya cakap tadi, abang saudara saya ni yang banyak membantu saya tu, dia yang memberi semangat, Tok Batin memberi semangat, dan rakan-rakan dalam
JKK kita. Yalah. Dia bagi semangat. Jadi katanya pedulikan apa diorang tanggapan diorang. Sebagai pengungsi, awak mesti kuatkan semangat dan bergaul sama diorang je lah. Dan juga memberi semangat daripada ahli majlis. Dia pun bagi semangat juga lah. Ren, pedulikan apa orang kata, awak jalankan tugas awak. Dia cakap macam tu lah. Saya kata baiklah puan, saya cubalah. Yalah. Encik Marin sendiri pun pengerusi ni kan MPKK kan. Saya pun Macam mana dengan tugas pula tu? itulah. Tugas MPKK lagi, macam mana masa sakit tu, macam mana nak jalankan tugas sebagai MPKK? Semasa saya alami sakit tu, saya serahkan sepenuhnya kepada Tok Batin lah. Saya minta Tok Batin uruskan kalau ada apa-apa hal kampung. Dan juga AJK saya yang di bawah saya tu lah. Kalau apa-apa masalah di kampung, minta tolong handlekan. Tunggulah saya balik dan biarlah sihat dulu kan. Yalah. Baru saya handle sepenuhnya juga. Tapi yang apa macam ada jawatan kuasa semua tak ada masalah lah, bagi kerjasama juga lah. Saya memang tabis selalu lah pada JKK saya. Dengan Tok Batin saya, dia sangat memahami dan memberi semangat lah, kata-kata dorongan yang baik. Kalau dah terkena tu, saya harap jangan putus asa, kuatkan semangat, jangan panik. Bila dah kena, kita maklumkan kepada KKM, buat swab test ke apa ke, rasa macam tak sihat je lah, terus pergi ke KKM. Dan di situ kita akan di swab test dan tahu apa yang kita kena kan, atau kena tak kena kita tak tahu. Keputusan kepada KKM. Bila dah kena, misal kata dah kena, jangan putus asa lah. Kuatkan semangat, jangan lemah. Kalau lemah, penyakit tu akan bermahal je rela. Dia akan lagi buat kita macam apa? Macam lagi teruk. Jadi buat tak tahu dia, macam biasa je. Saya dulu pun memang takut, memang risau. Tapi atas nasihat teman-teman, kawan-kawan atau dengan pihak KKM beritahu, jangan kita macam murung sangat lah. Kita buat macam biasa je. Anggap aja bukan sakit tu. Itu je lah nasihat saya. Macam datang rumah ke, terkejut ke? Diorang hantar ubat-ubatan lah. Macam pakcik ke, macam adik-beradik belah ayah, belah mak, ada datang juga lah. Macam pakcik saya, dia selalu beli ubat macam tu lah. Beli makanan. Untuk stok kita orang, dia hantar kat depan rumah, so kita orang. Oh, masa tu kuarantin dekat rumah dulu? Kuarantin dekat rumah dulu. Lepas dah tahu keputusan swab test tu ya? Kuarantin berapa lama rumah? Kuarantin dalam 3 hari jugalah. Masa positif tu. Tapi kenapa? Tunggu keputusan. Telah dapat keputusan tu, terus ni lah. Terus kuarantin dulu, tunggu KKM ambil. Oh, KKM ambil, datang ambil? Oh, ambil naik ambulan lah naik ambulan. KKM ambil. So terus ke dekat Serdang lah. Lepas tu dapat tahu mak pula yang kena pergi ke sana. Macam mana pula tu? Kena pergi Sungai Buloh kan, jadi risau juga. Apa yang ada dalam fikiran masa tu? Bila tiba-tiba mak kena asing pula ke Serdang. Risau juga lah mak kan. Dia macam ada risiko dah tinggi kan. So macam kalau dihantar dekat Sungai Buloh, diorang tahulah apa risiko yang diorang perlu jaga kan. So tak risau sangat lah. So kita orang. Tapi masa tu berhubung dengan mak? Berhubung lah, video call apa semua, bagi semangat kat dia. Sebab dia seorang. Tapi masa tu Kristina ada sakit apa? Bila dah tahu dapat kena, dah ni? Masa tu start sakit?
Masa kat rumah lagi ke atau dah sampai kat sana sakit? Saya dapat simptom tu masa saya dah dapat keputusan. Dia rasa sakit tekak sana. Sakit tekak je? Demam tak ada? Tak ada. Sakit-sakit kepala tak ada? Tak ada. Saya dengan adik-beradik saya semua sakit tekak je. Selalu bila dekat sana, sampai sana, apa yang dia doktor bagi apa rawatan ke? Mesti ada dia orang ada bagi nasihat ke apa? Ke macam mana? Dia bagi ubat ke macam mana? Kita dah sampai sana daftar. Lepas tu kita dah dapat katil, kena pergi dekat kaunter. Apa tu yang untuk dia tahulah kita ada apa simptom kan. Dari mana apa semua, orang apa. Lepas tu kalau kita tak ada sakit apa, dia tak ada bagi ubat lah. Tak bagi ubat kecuali kita jumpa nak ubat macam tu. Kalau masa tu apa ubat yang makan? Sakit tekak tadi kan? Kita orang bawa ubat sendiri. Bawa ubat sendiri. vitamin apa semua buat sendiri. Itu je. Tapi macam apa? Tradisi, ubat-ubat tradisi ada bawa tak? Tak ada. Tak ada lah. Contohnya macam mana tahu bawa akar kayu ke buat air ke, tak ada lah. Kita orang masa tu baru 4 hari dekat rumah. Jadi kita orang kena sampai 10 hari. Dekat Serang 6 hari lah. 6 hari saja. 6 hari baru boleh Kita balik. cuba minum air kelapa je lah. Ada juga minum. Minum air kelapa. Kat sana kat Serdang minum air kelapa juga lah. Tak ada. Minum air kosong. Air kosong. Tapi masa tu perasaan duduk dekat pusat kuarantin kan, tapi memang kita lihat banyak orang yang kena juga kan. Perasaan tu macam mana? Perasaan tu lemah ke, macam down ke, ataupun nak kuatkan semangat ke? Macam mana nak mengatasi perasaan kita? Macam-macam ke? Mungkin awak boleh cerita sikit perasaan awak masa dekat pusat kuarantin? Masa saya masuk kat sana tu saya tak ada rasa apalah, macam semua orang dah kena macam kita. Sama-sama. Sama saja lah. Sama apa macam rasa jangkit kan macam bukan kita seorang je yang macam tu. Iyalah, betul. So tak ada rasa apa lah. Tak ada rasa down apalah, jadi macam buat biasa je. Tapi dapat jumpa dengan ayah, dengan adik apa semua lah dekat dalam pusat kuarantin tak dapat sebab lain-lain. Tak boleh? Tak boleh. Oh. Ingatkan boleh. Laki-laki perempuan. Oh, yalah. Tapi tak boleh jumpa langsung ke? Pergi merayau tak boleh? Tak boleh. Kita pusing dalam tu je Dalam boleh. bangunan tu je. Oh. Kena, tapi kontak phone je lah. Ya. Kan jiran-jiran tu semua video call. Video call je lah. Macam mana sana keadaan? Yalah. Sebab masa tu bulan berapa? Bulan 2 kan? Bulan 12. Bulan 1. Bulan 1. Tu masuk pusat kuarantin tu bulan 2. 1 juga. Bulan 1 kan? Masa tu kes pun tengah banyak kan? Tengah hangat lah. Tengah hangat. Tapi yang pertandingan pakaian tradisional tu Christina ada masuk kan? Ada. Masa tu dah lepas lah? Dah, baru je lepas. Baru lepas lah? Saya semua dah balik. Saya nampak ada pertandingan tu. Saya nak join lah cakap. Nak orang asal. Mamari belum keluar lagi kan, macam tak ada waktu lagi. Betul. Mamari masa tu tak ada lagi. Pertandingan tu bulan berapa tak ingat lah? Bulan 2. Bulan 2 eh? Bulan 2. Masa tu lah. Lepas COVID tu memang rasa penat lagi lah dari Serdang kan. Tapi saya macam saya nak buat lah cakap kat dia orang. Tapi masa dekat pusat kuarantin tu dah ada tengok-tengok lah kan? Masa saya balik situ sebab sempat lagi pertandingan tu dia buka ada masa dia, tapi dipanjangkan lagi dia punya tempoh tu ke? Saya nak pakai Mamari lah cakap. Sebab sebelum tu tak ada lagi Mamari kan? Tak ada lagi. So maknanya itu kisahnya lepas kena sakit COVID lah. 2 hari macam tu ke? 2 hari je? Cakap ni adik saya, kau senang tak? Cakap ambil gambar aku. Nanti boleh lah. Kalau menang kau bagi aku. Share dengan aku. Tapi tu yang pertandingan tu tak ada ni lah, tak dapat lah. Tak dapat lah. Tak ada rezeki, tak kisah lah ya. Tak kisah lah. Suka-suka je macam kita wakil kampung macam tu lah kan. Tapi itulah yang ni sisi lain lah, kita nak cerita sisi yang lain sikit. Masa pertandingan tu okay, macam kita dah berdepan dengan sakit kan. Bila kita dah sakit tu untuk melepaskan macam buat masuk pertandingan ni macam rasa untuk nak lepaskan tekanan ke macam mana?
sebahagian daripada Sebagian dari itu juga lah. terapi sakit ke macam mana? Tak ada juga. Tak ada kan? Saya apa macam rasa nak tunjukkan saya penari tradisional lah kan. Saya nak tunjukkan baju kebudayaan kampung ni lah. Saya ajak juga terus kerja-kerja saya lah. Diorang macam segan-segan sikit. Tapi ada daripada Bukit Bangkong ada join pertandingan ni. Ada juga kan? Ada saudara saya lagi seorang. Saudara. Anak pasal bakar. Tapi tak ada rezeki lah. Tapi lepas tu ada benda yang jadi juga. Pasal isu saya pun tak apa. Itu macam down jugalah yang tu. Sebab kita pun itu dia sakit. Macam dia apa sebenarnya cerita dia tu yang tu? Yang tu dia orang tu share ke apa macam mana? Dia tak share ingat lah. posting tu yang dia share dia asal posting tu lah. Dia cakap wife saya apa nak cari. Sebab kita pun baru baik sakit. Lepas tu dah ni nak tambah lagi satu masalah kan. Jadi tertekan jugalah. Tekan jugalah. Macam mana? Sedih jugalah. Perasaan tertekan. Sedih macam tu lah. Tapi kita banyakkan dekat dengan Tuhan lah. Rasa tu berdepan dengan benda tu. Kalau kita berdepan dengan benda yang di alam maya lah, macam internet tu kan, orang macam-macam lah orang cerita kan. Macam awak sendiri, macam mana awak menghadapi benda tu? Saya macam berserah je lah dekat Tuhan kan. Tapi Ataupun buat tak tahu je ke macam mana? saya tu bukan tak tahu, macam marah jugalah. Marah jugalah, dalam hati tu marah lah. Saya cakap, kau tak buat apa-apa ke? Macam tu. Lepas tu dia call pegawai tu. Tapi ayah tahulah benda ni, ayah tahu. Tahu tapi Macam mana, apa nasihat ayah dan bagi nasihat apa? dia kata ya jelas. Tapi benda tu benda tu pun dah berlalu dah kan. Orang pun dah tak ambil kisah dah benda tu dah. Tapi saya macam Terkesan dalam diri tu ada kesan lah. ada jugalah. Ada juga. Syukur jugalah sebab ramai yang backup saya macam tu lah. Bagi kata semangat. Ya. Kena terus maju ke depan. Jangan cepat fikir cakap orang lah kan. Apa ni, sebelum ni awak sakit, lepas sakit awak masuk pertandingan tu, lepas masuk pertandingan tu ada juga isu-isu lain. Kira macam pengalaman awak dah ada pengalaman lah. So mungkin boleh awak kongsikan pada adik-adik kita yang lain memang yang suka main media sosial ni. Mungkin awak boleh bagi pesanan lah pada diorang macam mana. Jangan buat posting yang macam memalukan diri lah. Kita macam guna media sosial dengan sebaiknya. Jangan bila takut orang tersalah guna apa yang kan macam tu gambar kita lah. Jangan post seksi sangat macam tu kan. Takut orang lain pakai macam tu. Sudah tidak akan jadi isu lain lah. Kita jaga diri kita, jaga nama family, jaga nama bangsa kita. Bagi orang lain, orang bangsa lain ketawakan kita lah. Christina, terima kasih ya. Terima kasih kerana kongsikan. Okey. Terima kasih.